Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam siri Debaran PRU13. InsyaAllah pada kali ini kita akan membicarakan suatu tajuk yang penting untuk kita fikirkan bersama tentang masa depan negara kita, masa depan ummah kita, masa depan negara, ummah, Islam dan rakyat keseluruhannya. Apa akan jadi jika BN tumbang? Saya ulangi sekali lagi. Apa akan jadi jika BN tumbang? Bersama-sama kita kali ini adalah yang bahagia Datuk Samsul Najmi bin Syamsuddin, iaitu seorang aktivis politik dan seorang penganalisis politik yang terkenal di negara kita dan juga di rantau Asia ini. Apa khabar yang bahagia, Datuk? Baik, Alhamdulillah. Ya, Datuk, menyentuh tentang soal apa akan jadi jika BN tumbang. Mungkin tak pernah terfikir kita sebelum ini bahawa BN ini akan tumbang dalam pilihan raya sampai bila-bila. Tetapi kemungkinan itu akan berlaku sekiranya rakyat hilang pertimbangan, rakyat mungkin terkeliru dengan tomahan-tomahan pihak parti pembangkang yang cuba untuk menjatuhkan kerajaan BN hari ini yang mereka telah war-warkan ABU, asal bukan UMNO. Kenapa mereka menentang UMNO? Padahal dalam BN ni macam-macam ada. MIC ada, Kerakan ada, Sabah Sarawak punya parti bangsa pemerintahan pun ada. Tapi mereka menggunakan pendekatan asal bukan UMNO. Mungkin Datuk boleh terangkan sedikit apa akan jadi sekiranya BN ini tumbang dalam PRU13 yang sedang rancak kita perkatakan hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an hudahu wa bala. Di waktu debaran makin memuncak, kehangatan pilihan raya makin terasa dan manusia dalam negara Malaysia sudah makin kelam kabut. Mengapa kita perlu fikirkan apa akan jadi sekiranya Barisan Nasional tumbang dalam pilihan raya yang ke-13? Kalau seorang pelajar sekolah contohnya, dia tidak pernah memikir apa akan jadi sekiranya saya gagal dalam peperiksaan, maka dia akan jadi orang yang gagal dan tidak akan berusaha. Tetapi kalau rakyat tidak memikirkan apa akan jadi sekiranya Barisan Nasional tumbang dalam pilihan raya yang ke-13, maka itu satu malapetaka yang buruk terhadap umat dalam negara kita. Saudara Dr. Kapten, saya ingin nak menyatakan bahawa sekiranya Barisan Nasional tumbang, ini adalah satu kemungkinan. Dan kemungkinan ini mungkin boleh berlaku. Dan saya tidak mahu mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam Al-Quran Allah Taala jelas memberikan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa memberikan kerajaan kepada sesiapa yang dikehendakinya dan berkuasa menarik kerajaan daripada sesiapa yang dikehendakinya. Maka Allah Subhanahu wa taala apabila memberikan kerajaan kepada sesiapa yang dikehendakinya, Allah Subhanahu wa taala beri dengan amanah kepada mereka yang mentadbir kerajaan tersebut. Kerajaan Barisan Nasional yang dahulunya namanya Perikatan akhirnya bertukar kepada Barisan Nasional telah diberi mandat dan diberi kepercayaan oleh rakyat. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala mereka boleh memerintah. Dan pemerintahan Barisan Nasional bermula dengan Perikatan itu sampai hari ini memperlihatkan bahawa banyak perubahan-perubahan, banyak komitmen, banyak perkara yang telah dilakukan dan negara alhamdulillah dalam keadaan aman dan sejahtera. Alhamdulillah. Namun begitu, sekiranya di sana tidak terdapat unsur-unsur bersyukur atas apa yang telah dinikmati ini, sama ada di pihak rakyat ataupun di pihak kerajaan ataupun di pihak orang yang memerintah ataupun di pihak mereka yang diperintah ataupun di pihak mereka yang hendak mengambil alih pemerintahan, maka ini satu kecelakaan bagi negara, agama dan bangsa kita. Kita cuba lihat perkara yang pertama sekiranya Barisan Nasional tumbang dan hari yang pertama ataupun saat yang pertama diumumkan Barisan Nasional tumbang dalam pilihan raya yang ke-13. Apa akan berlaku? Sebelum tumbang pun, kalau kita lihat,
sama ada di pihak Barisan Nasional ataupun di pihak Pakatan Rakyat, masing-masing memikirkan tentang kalau menang, apakah barisan kabinet yang bakal kita adakan. Barisan Nasional, walaupun ada orang memikirkan begitu, tapi Barisan Nasional telah pun ada ukurannya, ada mi'ayarnya, ada petunjuknya. Tetapi di Pakatan Rakyat tidak ada lagi petunjuk tentang barisan kabinet yang akan dilakukan dalam Pakatan Rakyat. Dan siapa yang akan lead, siapa yang akan mengetuai pemerintahan kerajaan. Sama ada PAS ataupun Parti Keadilan Rakyat ataupun DAP ataupun sesiapa saja di kalangan mereka. Ini tidak pasti. Ketidakpastian ini adalah satu perkara yang merupakan bencana. Kerana Barisan Nasional dia telah pun membuat janji-janji dan juga pakatan-pakatan mereka. Janji-janji yang tetap. Berapa kota MCA, berapa kota MIC, berapa kota gerakan, berapa kota UMNO, siapa akan jadi Perdana Menteri. Tetapi dalam Pakatan Rakyat nampaknya satu pergaduhan besar akan berlaku. Kita lihat Anwar Ibrahim masih lagi ingin menjadi Perdana Menteri. Majlis Syura PAS pula mengatakan bahawa Anwar Ibrahim tidak layak menjadi Perdana Menteri. Dan DAP nampak membiarkan pergaduhan antara dua parti ini, kod-kod boleh mereka mencelah di celah-celah kemelut perebutan antara PAS dan Parti Keadilan. Jadi kalau kita lihat satu pergaduhan besar akan berlaku sekiranya Barisan Nasional tumbang dalam pilihan raya. Itu untuk lihat dari segi aspek kabinet lah siapa yang akan memimpin. Kita telah pun melihat sendiri ketika Perak dulu PRU yang ke-12 2008 bagaimana ketika itu satu konflik berlaku nak menentukan siapa menteri besar. Hampir 2 minggu kerajaan baru dibentuk, itu kan lagi Perak. Bayangkan kalau peringkat pusat nanti, kalau BN tumbang, bayangkanlah situasi itu berlaku antara PAS, PKR, DAP. Mungkin sebulan makan masa, tak dapat nak lantik kabinet. Mungkin dia tersebut tadi akan berlaku masalah besar kepada negara, kepimpinan. Cuma saya nak minta Datuk terang sikit tambah yang hal dari segi, mungkin dari segi dasar mungkin. Saya menyebutkan itu semua kenapa? Kerana saya tidak menjangkakan perkara yang berlaku di Perak itu akan berulang. Sebab mereka akan terus mengumumkan kabinet mereka, siapa yang jadi Perdana Menteri, siapa yang jadi menteri dan sebagainya. Dan pengagihan yang mereka telah buat, tapi mereka rahsiakan. Tetapi bila perkara itu berlaku, maknanya ada perkara-perkara yang telah menjadi understanding yang longgar antara mereka. Bahawa perkara yang paling ditakuti ialah masing-masing semuanya berkuasa. Tidak ada orang yang lebih kuasa daripada orang lain. Jadi nanti akan berlaku perebutan antara bangsa-bangsa dalam negara kita. Orang Melayu berebut, orang Cina berebut, orang India berebut. Kemudian bila perebutan-perebutan itu berlaku, maka sentimen tidak dikawal, perebutan tidak dikawal, akhirnya akan berlaku perang saudara dalam negara kita. Kerana apa? Kerana tidak ada pengawalan. Tidak ada sesiapa yang lebih berkuasa dan tidak ada sesiapa yang lemah berkuasa. Semua orang berkuasa dalam negara kita. Kalau kerajaan Barisan Nasional, ada pembahagian kuasa yang telah ditetapkan. Ada kawalan. Katalah kita bagi satu contoh yang paling ringkas, iaitu Pakatan Rakyat ini memperjuangkan kebebasan untuk semua orang. Sehingga mencampakkan, kalau kita nak bayangkan di persimpangan itu, traffic light itu dibuang ke tepi. Kerana masing-masing dia kata bebas. Kan? Ini jalan raya semua orang punya. Tak kira datang daripada simpang kanan ataupun simpang kiri, simpang depan, simpang belakang. Jadi apa kita nak kontrol orang, apa kita nak kawal orang? Tak perlukan pengawalan, tak perlukan kepada traffic light. Kata. Jadi apa akan jadi kalau traffic light tak ada? Sudah tentu manusia-manusia ni kita tak boleh kata kita sangka baik, mereka akan bertolak ansur, awak jalan dulu, saya jalan kemudian. Ada berlaku macam tu? Tak ada. Kerana sudah tentu pelanggaran akan berlaku. Ini benda yang lebih besar kita tu. Okey, Datuk berterang. Pilihan raya 1969 apabila DAP di Selangor dan dia nampak menang besar, nak hampir nak memerintah 50-50,
dia sudah berani bergerak di jalan raya. Itu yang saya maksudkan. Dan saya bimbang mungkin nanti kalau yang ini berlaku PL13 ini, tak lama ni kita dengar keputusan dia, mungkin tiga-tiga parti ni dia nak meraih kemenangan, dia akan bergerak, dia akan persendakan orang Melayu, persendakan UMNO, BN. Adakah akan berlaku kerusuhan ni antara orang Melayu, sesama Melayu atau dengan bangsa-bangsa lain ni? Ini yang benda yang kita takut ni, awak asyik akan ambil campur tangan sebagainya. Mungkin di peringkat permulaan kerusuhan itu tidak akan berlaku. Tetapi apabila sudah lama dan masing-masing ingin menunjuk kuasa dan ada hak-hak yang selama ini diberi, dicabut. Hak orang Melayu, dalam contohnya dimansuhkan MARA, dimansuhkan kota orang Melayu masuk universiti, kota orang-orang Melayu yang menerujui pentadbiran, askar Melayu dimansuhkan, kan? Perkara-perkara ini telah menjadi momokkan di dalam kempen-kempen pilihan raya pembangkang. Dia nak tolak hak-hak orang Melayu, apa akan jadi? Itu maksud saya, yang saya ibaratkan sebagai traffic light tadi. Buang, tidak ada pengawalan, tidak ada kota, kan? Jadi dengan itu pelanggaran akan berlaku. Pelanggaran yang paling besar berlaku ialah antara kaum dan antara agama. Maka semua hak, semua orang menuntut hak. Maka dibina kuil sebelah masjid, dibina gereja sebelah masjid, kan? Kubur dekat-dekat semua. Orang Melayu bebas nak murtad, bebas pula. Orang Melayu bebas nak murtad. Apa saja. Orang semua boleh menyuarakan apa saja, kan? Kebebasan yang tidak ada batasannya. Maka sudah tentu di situ tidak ada lagi, kalau agama diturunkan itu untuk mengawal manusia supaya menjadi sejahtera, tetapi bila kawalan dalam negara sudah tidak berlaku oleh kerana Pakatan Rakyat membebaskan semua orang untuk melakukan apa saja dalam negara, kan? Maka perkara ini akan menjadi kemusnahan yang dahsyat kepada negara kita, kepada agama, kepada bangsa, negara. Saya tidak mengatakan agama Islam saja yang akan musnah. Agama Buddha akan musnah. Agama Hindu akan musnah. Seperti kita lihat dalam negara-negara yang lain berlaku. Peperangan di Sri Lanka, di India, di Pakistan. Kenapa? Kerana tidak ada kawalan. Kerana tidak ada orang yang menjadi tunggak di dalam negara tersebut. Sebab Pakatan Rakyat tidak ada tunggak. Dia tidak ada perjanjian pun. Sebab masing-masing pun bertanding pilihan raya di atas bendera masing-masing. PAS atas bendera PAS, keadilan atas bendera keadilan, DAP atas bendera DAP. Matlamat nak tumbangkan BN dia. Matlamat nak menumbangkan BN, lepas BN tumbang, siapa yang ni? Itu kita cerita kemudian. Masalah cerita kemudian ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, adalah satu malapetaka yang akan berlaku dalam pilihan raya yang ke-13. Sekarang pun BN belum tumbang lagi. Kita lihat NGO Melayu ni dah bangun, bergerak, demonstrasi, tak puas hati dengan kata-kata nista pembangkang, contohnya Perkasa, Jati, NGO Melayu, peserta Melayu yang lain. Bayangkan kalau sekiranya BN tumbang nanti, agaknya Perkasa ni mungkin lebih hebat lagi punya gerakan. Kapten, bayangkan apa yang berlaku di Mesir sekarang ini. Tak payah bayangkan ni. Apa yang berlaku di Mesir sekarang ni? Janji Morsi dan Ikhwan Muslimin sebelum mereka meneroji kerajaan Mesir. Ya. Begitu begini, kerajaan akan menjadi lebih sejahtera, rakyat akan mendapat ketulusan, keadilan yang begitu rupa, semua orang akan dilayan dengan saksama, berbagai-bagai layanan akan diberikan kepada rakyat. Tetapi rupa-rupanya bila tumbangnya Mubarak, demonstrasi jalanan tetap berterusan. Ketidakpuasan hati rakyat tetap berterusan. Kerana daripada sakit sikit sekarang dah parah. Daripada daging sekilo zaman Mubarak 60 pound, sekarang 240 pound sekilo. Orang biasa pun tak boleh beli daging. Jadi huru-hara berlaku. Datuk boleh terang sikit, klimaknya, penghujungnya bila BN tumbang ni, apa malapetaka yang paling besar akan menimpa rumah rakyat dalam negara kita ni dalam masa seminit tu? Dalam masa seminit ni, tuan-tuan bayangkan bahawa tidak ada lagi anak-anak kita akan belajar dengan sempurna dan aman. Pembelaan orang-orang tua sudah tidak ada. Hospital-hospital mungkin akan separuh roboh kena bom ataupun mortar. Kan? Jalan-jalan raya sudah tidak jadi aman untuk dilalui oleh sesiapa saja. Kan? Semua ini kita boleh lihat dalam dunia yang berlaku huru-hara di seluruh dunia pada hari ini, tinggal negara kita saja yang aman. Cuma pesanan saya, jangan jadi pak kaduk. Yang dikendong berciciran, yang dikejar hilang begitu saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, jangan terpengaruh dengan fata morgana janji Pakatan Rakyat yang sudah
tak tentu lagi. Dapat ke, tak dapat ke, ya ke tidak ke. Tetapi mari kita dokong sama-sama meneruskan kerajaan Barisan Nasional. Apa yang tak baik, kita baikkan. Apa yang tak sempurna, kita sempurnakan. Apa yang kurang, kita pakat-pakat, beri kekuatan, pakat-pakat perbaiki. Kita dah buat kerja memperbaiki negara kita daripada mula kita dapat daripada penjajah. Negara makin baik, makin baik, makin baik pada hari ini. Mengapa kita nak rosakkan kerja yang telah kita buat selama lebih daripada 50 tahun untuk membangunkan negara ini? Kita boleh hancurkan negara kita dalam sekelip mata dalam pilihan raya yang ke-13. Okay, tu, terima kasih kepada Datuk Samsul Najmi bin Syamsuddin, salah seorang aktivis politik, seorang penganalisis politik yang tajuk berkenaan dengan apa akan jadi jika BN tumbang. Itulah tuan-tuan dan puan sekalian, begitu besarnya kesan kepada negara, masyarakat, kepada masyarakat orang Melayu, agama, rakyat sekiranya BN tumbang dalam PRU13, bukan kerana masalah Pakatan Rakyat itu kita tidak percaya, tetapi kerana masalah rakyat sendiri tak boleh terima hakikat bahawa yang hanya boleh menentukan keamanan, boleh menjamin kesejahteraan negara setakat hari ini ialah Barisan Nasional. Untuk itu tuan-tuan dan jangan cuba ubah apa yang ada. Kita kena kekalkan kerajaan yang ada hari ini, kerajaan Barisan Nasional. Cuma saya nak pesan. Ya, tu. Sembahyanglah hajat, sembahyanglah istikharah, minta tunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya tuan-tuan berada dalam ragu-ragu, kalau tuan-tuan berada dalam keyakinan sekalipun, mohonlah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah tempat kita berpaut, dan mohon petunjuk. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya. Minta tolong dengan sabar dan dengan sembahyang. Terima kasih bagi Datuk. Sekian dari IMR TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.